قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Peliharalah kedua ibu bapa kami ya Allah sebagaimana mereka memelihara kami sewaktu kami masa kecil ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa anak-anak cucu kami, zuriat keturunan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa nenek moyang kami, ya Allah. Ampunkan dosa saudara-saudara kami, ya Allah. Sahabat-sahabat kami. Dan juga mereka yang bersama dengan kami dalam online ini, ya Allah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat dan dilindungi, ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, ada di kalangan kami ini, ya Allah, hamba-hambamu yang sedang mengidap penyakit, ya Allah. Maka sembuhilah penyakit mereka, ya Allah, dan berikanlah kesabaran kepada penjaga-penjaga mereka, ya Allah, ketika menjaga orang-orang yang sakit ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, berkatilah hidup kami, ya Allah, berkatilah hidup kawan-kawan kami, ya Allah. Pemudahkanlah urusan kami, ya Allah, pemudahkanlah urusan keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu kami meminta dan berharap, ya Allah. Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum minna minkum taqabbal ya karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan bersama untuk membincangkan apakah ciri-ciri dan sifat kemuliaan orang Islam itu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa, kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan dari sifat-sifat takwa hati orang-orang mukmin. Di mana dalam ayat ini jelas menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan orang-orang Islam itu sebagai umat untuk menjadi ikutan kepada semua umat manusia, dan dikirimkan kepada kita syiar Allah, makna syiar dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang paling besar kepada orang Islam ini ialah kerana mereka itu beragama Islam. Itu yang pertama. Yang mana adalah menjadi kewajipan bagi mereka untuk memulia dan menghormati sesama kaum muslimin serta menerangkan hak-hak mereka dan merasa belas kasihan di antara sesama. Yang mana kita sesama Islam ini hendaklah ada perasaan kasih sayang, ada perasaan tolong menolong, ada perasaan cinta mencintai sesama Islam. Yang mana kalau kita lihat dalam apa yang disebutkan oleh Allah SWT, wakhfid janahaka lil mu'minin, dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada orang-orang beriman sekalipun mereka itu terdiri daripada orang-orang yang fakir ataupun miskin. Wakhfid ni maksudnya hendaklah kamu merendahkan sayap kamu. Sayap kamu maksudnya kita, kalau seorang yang bongkak ataupun yang sombong tu kan, dia punya apa nama tu, bahu dia kan naik ke atas kan, dia belagak kan. Itu Allah Ta'ala suruh wakhfid janahak, maknanya rendahkanlah sayap kamu. Ataupun dalam arti kalau kita ni, hendaklah kita merendahkan diri kita, kepada orang-orang yang beriman, sekalipun mereka itu orang-orang yang tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa tu maksudnya mereka fakir ataupun miskin, kita tetap kena hormat kepada mereka. Itu adalah ciri yang penting yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Hijr ini ayat 88.
Dan Allah SWT telah menyebutkan kepada kita surah Al-Ma'idah ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Sesiapa yang membunuh seseorang manusia dengan tiada alasan yang membolehkan membunuh orang itu atau kerana melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Dan siapa yang menjaga keselamatan hidup seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Dalam ayat ini jelas menunjukkan kepada kita kan, orang Islam itu mestilah hidup dia tolong menolong antara satu sama lain. Maknanya Allah Ta'ala jelaskan di sini, barang siapa yang membunuh seseorang manusia yang tiada alasan, yang boleh kita bunuhnya sebab kisos, sebab kisos, ataupun sebab dia dijatuhkan hukuman bunuh, itu sebaliknya. Tapi yang ini tak. Kita saja melakukan kejahatan kepada manusia yang lain. Seolah-olah Allah Ta'ala sebut, seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Itu kalau kita buat jahat. Tapi kalau kita buat baik, sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Waman ahya faka'annama ahyanna sajami'a. Ini jelas menunjukkan kepada kita dalam surah Al-Ma'idah ayat 32. Maknanya kalau kita boleh bantu kan, bukanlah kita nak bantu semua kan, semua kawan-kawan kita nak bantu semua anak yatim, tak. Tapi kita ambil seorang dua orang, kita bantu dia, kita bagi dia pelajaran, kita bagi dia kehidupan. Di situ kan adalah satu perkara yang disebutkan dalam ayat ini, seolah-olah macam kita menjaga semua anak yatim, seolah-olah macam kita mendidik semua manusia, anak-anak kita ni semua kita didik. Itulah keadaan balasan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang berhati mulia ini. Kemudian Rasulullah SAW ada menyebutkan kepada kita, wa an Abi Musa radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka baina asabihi. Mana Nabi SAW telah mengatakan kepada kita daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, katanya baginda Rasulullah SAW telah bersabda, bandingan seseorang mukmin dengan mukmin yang lain seumpama sebuah bangunan, kalbunyan, sebuah bangunan yashuddu ba'duhu ba'dan, iaitu yang menguatkan di antara satu sama lain. Itu saling menguat di antara satu sama yang lain. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya, jarinya seperti ini. Kemudian wasyabbaka baina asabi'i. Rasulullah meletakkan jarinya begini, seolah-olah baginda menjalinkan antara jarinya ini. Inilah yang dikatakan ikatan orang mukmin itu di antara sama mereka. Kalau kalbunyan itu seperti bangunan, itu jelas menunjukkan kepada kita bahawa masing-masing perlu memerlu. Bila kita nak buat dinding, perlukan batu, perlukan bata kan. Kemudian bata itu tak boleh dia tersusun dengan sendirinya. Dia akan perlukan simen, dia akan perlukan besi untuk menyokong dia dan sebagainya. Barulah dinding itu akan kukuh, ataupun dinding itu akan jadi konkret. Dia perlu besi, dia perlu simen yang yang betul-betul sebati kan, bercampur dengan sedikit pasir. Begitulah keadaannya kita orang mukmin, saling perlu memerlu di antara satu sama lain. Tak boleh kita hidup sendiri-sendiri, tak boleh. Itu sebablah kalau kita disebut oleh orang dulu-dulu kan, kalau mereka boleh masuk kubur bergolek sendiri, itu silakanlah hidup sendiri-sendiri. Begitulah keadaan umpamanya. Kalau mereka itu boleh bergolek ke dalam kubur itu sendiri-sendiri, hiduplah seorang-seorang, kata dia. Maksudnya apa? Bila kita mati besok, kita perlukan orang untuk mandikan kita, kita perlu orang untuk
kata-kata mengkapan kita, kemudian mengangkat kita dan seterusnya mengumumikan kita. Kalau tak ada, siapa nak membantu kita? Maksudnya busuklah kita punya mayat. Begitu saja. Maksudnya tolong menolong dan bersatu padu adalah asas kekuatan dalam masyarakat kita umat Islam ini. Tolong menolong bersatu padu ini adalah asas utama kita. Sebagaimana Nabi SAW juga menyebutkan kepada kita, man marra fi syai'in min masajidina au aswaq al aswaqina au aswaqina wa ma'aha nabalun fal yumsik au yaqbid ala nisaliha bikaffihi ay yusiba ahadan minal muslimin minha. Begitu sekali di mana Abu Musa Asy'ari mengatakan kepada kita, Nabi SAW apabila dia melihat di di pasaran sesiapa yang lalu di dalam kawasan masjid atau pasar, kata Nabi SAW, kami dengan atau pasar kami dengan membawa panah, maka hendaklah dia memegang menutup mata panah itu dengan tangannya kerana ditakuti terkena salah seorang orang-orang Islam dengan panah itu. Begitu sekali Rasulullah SAW minta kita jaga keselamatan umat Islam ini, seolah-olah macam orang dahulu itu dia selalu membawa panah pergi mana-mana kan. Kalau ada pergi masjid ke pergi ke pasar kan, dia bawa panah. Rasulullah pesan kepada mereka, kalau kamu bawa panah, jaga dia punya bucu ataupun yang tajam di panah itu. Maka pegang ataupun tutup supaya jangan menyakiti umat Islam. Itu cocok nanti. Begitu juga macam orang kita sekarang ni kalau merokok. Selalu dia merokok dekat pergi pasar kan, merokok kan, dia akan bawa puntung rokok dekat celah jari ni celah jari ni. Itu yang kadang-kadang bahaya bila dia lalu dekat orang ramai tu, takut puntung yang bakar api dia tu takut kena orang. Kena tangan kita pun dah boleh melecur itu bahayanya yang perlu kita jaga. Kalau boleh jangan merokok lah kan, tapi kalau nak merokok juga jangan merokok dalam keadaan begitu maksudnya hadis ni jelas menunjukkan kepada kita sesiapa orang Islam hendaklah memastikan dirinya tidak menjadi ancaman kepada orang Islam yang lain. Itu yang pertama dia. Kemudian setiap orang Islam itu mestilah tidak menyakiti orang Islam yang lain dengan apa-apa cara sekalipun. Kerana apa? Adalah menjadi kewajipan orang Islam untuk menjaga keamanan dan keselamatan orang Islam yang lain itu. Itu yang disebutkan jangan kita buat main benda-benda macam ni, jaga sama kita supaya tidak memudaratkan orang yang lain. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita daripada Nu'man bin Bashir, masalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza staka minhu udwan tada'a lahu sairul jasadi bis sahri wal humma. Di mana Nabi SAW telah bersabda kepada kita, bandingan antara sama mukmin dalam berkasih sayang dan berbelas kasihan itu dan juga berlemah lembut sesama mereka adalah sebagaikan satu tubuh badan. Bila mana satu anggota mengeluh kesakitan, maka sakitlah seluruh badannya dengan tidak dapat tidur serta merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya jelas kepada kita bahawa hubungan sama kita ini umpama hubungan kita dengan badan kita, dengan anggota badan kita. Kalau anggota badan kita walaupun kata orang tu kena gigit nyamuk sekalipun, gatal, yang lain-lain akan bantu. Jari kiri kena gigit nyamuk, jari kanan akan bantu. Kemudian kaki akan berjalan mencari membantu mata untuk mencari ubat, untuk sapu ubat, krim ke apa ke, supaya tak melarat. Begitulah keadaan umat Islam kita ini. Kita ini sebagai mana jari, sebagaimana kaki, sebagaimana mata untuk menyelamatkan umat Islam kawan-kawan kita yang lain. Kita patutnya pantang dengar kawan-kawan kita itu susah. Patutnya pantang dengar. Bila kita dengar aje, kita cepat-cepat
bertindak untuk membantu mereka. Apatah lagi kalau mereka itu mendapat musibah yang teruk. Itu lagi perlu kita bantu. Itulah yang dimaksudkan, maknanya ciri-ciri ataupun sifat kemuliaan umat Islam ini ialah tolong, menolong dan belas kasihan sesama mereka. Itu maknanya ciri-ciri yang perlu pada kita, iaitu tolong, menolong dan belas kasihan sesama umat Islam ini. Kemudian hubungan antara seseorang Islam dengan yang lain itu diibaratkan sebagai satu tubuh, yang mana masing-masing memerlukan di antara satu sama lain. Ini orang Islam itu hendaklah mengambil berat dan tolong menolong saudara seagamanya jika mereka ditimpa apa-apa kesusahan. Ini tak, kita ni bila kawan kita mengadu kena scammer lah apa lah, mudah dari tu kan ambil peluang mudah dari ambil peluang, tapi kita tak tahu kesusahan mereka. Patutnya kita bantulah. Kalau kita tak boleh bantu 100, 200, kita bantulah. Inilah yang aku ada, RM50, bantu kau sikit. Mana tahu kawan kita ini beras pun tak boleh nak beli dah. Kenapa? Kerana dia kena scammer dan sebagainya. Banyak kawan-kawan sahabat-sahabat kita kena scammer. Baru-baru ni student UPM. Student UPM, duit itu dia nak bayar yuran banyak 3,000 lebih nak bayar yuran. Tak tahu macam mana kena scammer. Kadang-kadang kita tak tahu tau dia punya taktik ataupun cara dia, pelbagai cara dia, sehingga kita kelabu mata. Sehingga kita tak menyangka bahawa mereka ini penipu. Tak menyangka langsung bagaimana mereka ini penipu. Ada seorang sahabat tu, duit yang dia nak buat pinjaman, duit tu dah masuk dalam akaun dia dah. Cek. Dah ada tu dalam akaun dia dah 40,000. Dia cakap kalau duit ini cek itu akan clear jika tuan membayar RM1,000 ataupun RM2,000 untuk apa istilah dia? Untuk skor dia pinjaman dia dengan bank. Scoring, kata dia scoring dia tu rendah. Kena up scoring dia tu, dia cakap kena tambah lagi RM2,000, dia kena bayar dengan pegawai bank. Dia pun tak sangka bahawa duit tu dah masuk dalam akaun dia berbentuk cek. Cuma nak pending tu sebab nak tunggu 2 hari kan. Tapi dia di situ dia kelabu dah, mata dia tak ingat bahawa benda tu penipuan. Dia terus transfer ke dalam akaun pegawai, dia cakap pegawai bank tu RM2,000. Bila tanya lagi besoknya boleh clear tak? Dia cakap scoring awak rendah lagi ni, kena tambah lagi RM2,000. Wah, ini bahaya ni kan, tambah lagi kan. Tak apalah, saya tanya pihak bank sendiri betul ke scoring ini perlu kan. Dia pergilah ke bank itu, tanya, cik, mana ada kami buat pinjaman ni? Tak ada buat pinjaman ni pun. Allahu Akbar, cakap dia ni sudah kena tipu ni. Rupa-rupa tengok-tengok ni adalah istilahnya pinjaman tidak wujud. Istilahnya pinjaman tidak wujud. Habislah dia 2,000 lebih duit dia. Kemudian nak bayar yuran tak boleh. Terpaksalah mengadu ke pihak zakat untuk bantu. Kami tanya secara detail tanya kenapa rupa-rupanya begitulah keadaan yang berlaku. Kadang-kadang kita cakap, kau ni apalah, bodoh sangatlah kau ni, boleh-boleh kena tipu macam ni. Kita lah kalau kita kan, kalau cakap dengan kawan kita. Tapi pada saat mereka menghadapi keadaan begitu, kita tak tahu keadaan macam mana. Mereka tunjukkan bukti-bukti bahawa memang seolah-olah macam pinjaman tu wujud, seolah-olah macam duit tu dah masuk. Rupa-rupanya dia boleh tarik balik duit itu dengan mudah sahaja. Tak tahulah macam mana, sama ada kerja orang tertentu ataupun sebagainya. Tak tahu kan kita benda-benda macam ni. Begitulah Allah SWT sebut kepada kita kan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maksudnya kamu tidak sekali-kali dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu infakkan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi. Mimma tuhibbun. Infakkan, dermakan apa yang kita sayang.
barulah kita dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna, yang sebenarnya. Kalau kita teliti ayat ni, ayat 92 surah Ali Imran, cuba tuan-puan nanti buka di rumah, ayat 92 surah Ali Imran, apa cerita yang ada pada ayat ini. Cerita pada ayat ini ialah, kalau kita tengok tafsir, dia berkaitan dengan wakaf sebenarnya, berkaitan dengan wakaf. Tetapi kan, bila kita tengok secara terjemahan biasa je, seolah-olah macam Allah Ta'ala mengatakan kepada kita, mencabar kepada kita ini, kita kalau kita nak melakukan kebajikan, melakukan kebaktian yang sebenarnya, yang sempurna, naklah kamu infakkan harta yang paling kamu sayang untuk agama Allah SWT ataupun bantu rakan-rakan. Ini yang disebutkan oleh hadis Bukhari Muslim kan, di mana dalam ayat ini bila mendengar saja perkataan ataupun ayat ini, sahabat bernama Abu Talha, seorang Ansar yang paling banyak kebun kurmanya di Madinah. Maknanya harta kebun yang paling disayangi, kata Abu Talha ini ialah di Biarha. Biarha ini satu tempat yang menghadap masjid Nabi SAW, dan disitulah Nabi kerap masuk dan minum air yang amat baik dalam kebun kurma ini. Bila Abu Talha ini mendengar ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW ini, dia pun berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya harta yang sangat saya sayangi ialah biarha. Saya sedekahkan ia kerana Allah. Saya harap ia menjadi kebaktian dan simpanan di sisi Allah. Maka letakkanlah dia ya Rasulullah di mana Allah perintahkan kepada Tuhan hamba. Nabi SAW menyambutnya dengan gembira. Seraya berkata, syabas Abu Talha. Syabas inilah harta yang berlaba, yang memberi keuntungan. Saya telah dengar katamu dan saya berpendapat berikan dia bagi kaum kerabatmu. Maka jawab Abu Talha, saya akan lakukan ya Rasulullah. Kemudian Abu Talha pun membahagikan kepada keluarganya dan saudara-saudara sepupunya sebagai sedekah ataupun wakaf di sisi Allah Taala. Maknanya di situ sahabat akan cari apa yang dia paling sayang untuk dia sedekahkan, infakkan kepada Allah, kepada agama Allah. Ini Abu Hatim telah mengeluarkan riwayat daripada Muhammad Al-Munkadir, katanya manakala turun ayat ini, datanglah Zaid bin Haris membawa seekor kuda bernama Sabal. Tiada harta yang paling disayanginya melainkan kuda itu. Maka katanya, saya jadikan kuda ini sedekah. Dan Rasulullah pun menerimanya, tetapi ditunggangkan ke atas kuda tadi anak si Zaid sendiri yang bernama Usamah. Maka kelihatanlah seolah Zaid tadi berduka cita bila diketahui yang demikian itu oleh baginda, lalu baginda ujar baginda dengan sabdanya, janganlah sesungguhnya Allah telah menerima infak kamu, walaupun infak itu untuk anak kamu ataupun keluarga kamu. Bila kita telah niatkan kita berwakaf, maka kita boleh wakafkan untuk keluarga kita. Maka di situ kan, kalau kita nak dalam perjalanan dalam pejabat-pejabat agama kita di Malaysia pun menerima keadaan wakaf begini. Contohlah macam kita ada mempunyai anak yang ramai kan, rumah pun ada satu je. Rumah kita ada satu tapi besar lah. Bolehlah anak-anak kita, cucu kita duduk. Di situ kalau kita tak nak mereka bertelagah, kita wakafkan rumah ini untuk anak cucu kita. Maka bila kita dah register sebagai harta wakaf, ianya tak boleh dijual lah. Tak boleh dijual, tak boleh dimiliki, tak boleh apa. Tetapi untuk keluarga kita boleh. Siapa-siapa lah antara ahli keluarga itu dibenarkan, tetapi register di pejabat agama. Barulah pejabat agama akan menjaga ataupun orang yang berhak untuk mentadbir harta wakaf. Tapi harta wakaf itu bergantung kepada kita punya niat ataupun yang istilahkan sebagai untuk manfaat kepada keluarga kita ataupun siapa-siapa yang kita niatkan boleh untuk menjadi sebagai wakaf. Sebagaimana ayat yang tadi itu, sahabat-sahabat semua itu mewakafkan hartanya, tapi Rasulullah SAW telah mengembalikan kepada saudara-saudara ataupun anak-anak mereka untuk mentadbir harta tersebut. Begitulah keadaannya. Sama-samalah kita menolong, bantu sesama kita, sebagaimana yang saya jelaskan pada subuh yang lepas, bahawa kita kena utamakan keluarga
keluarga itu adalah keutamaan. Keluarga itu adalah keutamaan. Maka apabila apa-apa sahaja perbelanjaan kita, kena dahulukan keluarga dahulu, barulah kepada yang lain. Begitulah keadaannya kehidupan umat Islam ini, di mana prioriti dia yang perlu kita utamakan. Prioriti, keutamaan, kemudian selepas itu. Janganlah kita main sebut je berjihad itu keutamaan. Yang perlu kita infakkan seluruh harta kita. Kalau kita baca balik hadis Nabi SAW, tidak begitu. Nak infaklah, tapi 1/3 daripada harta saja, jangan semua. Tapi janganlah kita ikut cerita sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq yang menginfakkan seluruh hartanya. Apa yang tinggal kata Rasulullah, hanya tinggal kepada Allah dan Rasul saja. Jangan. Kita kalau tak mampu, jangan buat begitu. Tapi kalau kita mampu, apa, why not, kata orang kampung kita kan, why not. Kalau kita mampu, boleh sajalah. Tapi kebanyakannya takut nanti diri sendiri melarat, keluarga pun susah. Kita tinggalkan keluarga kita dalam keadaan berduit, dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kita biarkan mereka meminta-minta dan melarat dalam kehidupan. Oleh itu sama-samalah kita ambil manfaat. Maknanya ciri-ciri dan kemuliaan seorang Islam itu, sifat kemuliaan seorang Islam itu ialah mereka saling bantu-bantu, tolong-menolong, kasih mengasihi antara satu sama lain. InsyaAllah pertemuan kita pada siri yang lain nanti kita akan bicarakan pada bab-bab yang lain. Okey, dengan itu Ustaz mohon kemaafan jika ada salah dan silap, dan serah kepada Puan Zainul untuk program seterusnya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Sama. SWT. Jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz Haji Haris atas kesedia memimpin bacaan surah Al-Mulk itu tadi dan juga doa serta tazkirah maghrib yang cukup menarik pada malam ini. Dan ucapan terima kasih kepada para jemaah yang sudi luangkan masa hingga ke akhir majlis ilmu ini. Dan saya mewakili pihak pengurusan, mohon maaf jika ada sebarang kesilapan dan salah bicara dari saya sepanjang mengendalikan majlis ilmu ini. Dan bagi mendahulukan majlis ini, mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Allah jumpa lagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Inul. Sama-sama. Doakan Puan Inul. Terima kasih Puan Inul. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Inul. Terima kasih apa. Sama-sama.